Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Semalam merupakan hari ke-39 pelaksanaan PKPP dan merupakan hari ke-126 PKP dilaksanakan di seluruh negara. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 2,707 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 12,222 anggota telah membuat 62,104 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,806 pasaraya, 5,452 restoran, 1,273 penjaja, 1,193 kilang dan 1,973 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 3,591 tempat ibadah serta 1,553 tempat riadah. PDRM telah menahan 80 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah tersebut, seramai 20 individu telah direman dan 4 lagi direman manakala 56 individu dikenakan kompaun. Antara kesalahan engkar arahan PKP termasuklah aktiviti dalam pub dan kelab malam, iaitu seramai 37, dan aktiviti yang melibatkan penjarakan sosial. Kalau kita lihat, kes kesalahan engkar dan dikenakan tindakan semakin meningkat. Ini berlaku kerana ketidakpatuhan terhadap SOP semakin meningkat di kalangan orang ramai. Orang ramai seolah-olah menganggap bahawa tiada lagi undang-undang dan juga PKP seolah-olah telah pun tamat. Jadi pihak PDRM telah membuat keputusan tiada lagi amaran, tiada lagi nasihat. PDRM akan mengambil tindakan tegas kepada sesiapa yang melanggar arahan PKP ini dan juga setiap SOP yang dilanggar, mereka akan dikenakan tindakan tegas oleh PDRM. Saya sebutkan tadi, kelab malam ada 37 kes yang melibatkan pub dan kelab malam. Suka saya nyatakan bahawa kelab malam dan pusat hiburan masih dalam senarai aktiviti dilarang ataupun negative list. Sehubungan dengan itu, kerajaan melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dan pihak berkuasa tempatan diarahkan untuk meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan ke atas kelab-kelab malam dan pusat hiburan yang beroperasi semasa tempoh PKPP ini. Ini termasuk tindakan menggantung lesen perniagaan mereka. Task Force Operasi Pematuhan PKPP akan mempertingkatkan pemeriksaan serta mengambil tindakan ke atas pemilik premis dan orang awam yang tidak mematuhi SOP PKPP yang dikenakan. Kita juga mendapat laporan bahawa restoran-restoran juga banyak melakukan kesalahan dan melanggar arahan PKPP. Penjarakan sosial di dalam restoran merupakan isu utama yang dilaporkan oleh pihak PDRM dan juga Task Force Operasi Pematuhan. Jadi kita mengharapkan supaya pemilik restoran ambil perhatian bahawa jika tidak mahu dikenakan tindakan, sila patuhi setiap SOP yang diperkenalkan oleh kerajaan. Dan kerajaan juga berharap supaya orang ramai menjadi mata dan telinga bagi pihak berkuasa untuk melaporkan apa-apa tindakan yang melanggar SOP. Mengenai operasi kawalan sempadan negara,
Operasi Benteng yang melibatkan PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia masih mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu bagi mengekang kemasukan parti. Semalam, PDRM telah membuat 65 sekatan jalan raya Ops Benteng dan memeriksa 35,219 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 14 warga negara asing di sekatan jalan raya Ops Benteng di atas kesalahan imigresen. Seperti yang saya tegaskan sejak kali saya membuat PC ini, bahawa kerajaan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram dan juga terhadap mereka yang bersekongkol dengan kegiatan penyeludupan parti ini. Mengenai Ops Sanitasi Awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melakukan 9,300 KPKT telah melakukan sebanyak 9,316 operasi yang merangkumi 134 zon. Semalam, sebanyak 15 operasi sanitasi yang meliputi 12 zon di 5 buah negeri, termasuk 8 operasi di Sabah, 3 operasi di Selangor dan 2 operasi di Melaka. Ops sanitasi ini melibatkan 41 anggota Jambatan Bomba dan Penyelamat serta 124 anggota pihak berkuasa tempatan ataupun PBT dan agensi-agensi lain. 9 jentera Jambatan Bomba dan Penyelamat turut digunakan di dalam proses sanitasi ini. Mengenai kuarantin wajib, dari 10 Jun hingga 20 Julai 2020, seramai 22,480 rakyat kita telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk lapangan terbang KLIA. Daripada jumlah itu, sebanyak 22,402 individu telah diperintahkan untuk menjalani kuarantin wajib di rumah dan 78 lagi telah dibawa ke hospital. Pada 20 Julai 2020, seramai 403 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA dan KLIA 2. Kesemua 403 individu tersebut telah diperintah untuk menjalani proses kuarantin wajib di rumah mereka. Kebelakangan ini, penularan jangkitan COVID-19 menunjukkan tren peningkatan secara mendadak di peringkat global. Sehingga 20 Julai 2020, lebih 14 juta kes positif COVID telah direkodkan di seluruh dunia, termasuk 603,000 kes kematian. Sejak 3 hari lepas, kes baru yang dilaporkan di seluruh dunia telah melebihi angka 200,000 satu hari. Ini juga menyumbang kepada peningkatan jumlah kes di Malaysia apabila rakyat kita pulang dari luar negara. Kerajaan juga masih mendapati terdapat individu yang melanggar SOP dan peraturan kuarantin wajib di rumah, dan sikap degil mereka ini mengundang risiko penularan jangkitan. Kerajaan memandang serius insiden ketidakpatuhan SOP, home quarantine ataupun kuarantin di rumah ini yang telah menyebabkan penularan jangkitan COVID-19 kepada ahli keluarga dan masyarakat sekeliling. Kita pun tahu
tersebar di dalam media sosial seorang yang sepatutnya berada di rumah dengan wristbandnya makan di restoran. Ini jelas melanggar SOP yang dikeluarkan. Oleh itu, mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP telah membuat keputusan, iaitu bermula daripada hari Jumaat ini, iaitu 24 Julai 2020, semua rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara, termasuk warga asing yang dibenarkan, 4 kategori yang dibenarkan, bila sampai saja ke tanah air, mereka akan dikuarantin wajib di pusat-pusat kuarantin yang ditetapkan oleh kerajaan. Mulai hari Jumaat ini, tidak ada lagi kuarantin wajib di rumah ataupun home quarantine, tetapi di pusat-pusat kuarantin wajib seperti yang kita laksanakan sebelum PKP dulu. Mereka yang terlibat perlu menanggung sepenuhnya kos kuarantin di stesen-stesen kuarantin, sama ada di institusi latihan awam atau hotel berdasarkan kos yang telah dipersetujui sebelum ini. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Kementerian Kesihatan akan mengenal pasti serta mewartakan Institut Latihan Awam dan Hotel dengan segera yang sebagai stesen kuarantin. Susulan keputusan ini, warga asing atau rakyat Malaysia yang ingin pulang ke Malaysia tidak lagi perlu mengadakan swab test di negara asal sebelum datang ataupun pulang ke tanah air, kerana automatik mereka akan dikuarantin secara wajib di pusat-pusat kuarantin. Mengenai pelancongan kesihatan, mesyuarat khas pada dasarnya bersetuju supaya pelancong kesihatan dari negara kategori hijau, iaitu Brunei, Singapura, Korea Selatan, Jepun, Australia dan New Zealand, dibenarkan memasuki Malaysia menggunakan pesawat komersial bagi mendapatkan rawatan di Malaysia. Dari segi SOP-nya sama dengan yang datang melalui penerbangan yang disewa khas, iaitu bila sampai saja di KLIA, mereka akan diambil di pintu pesawat, dibawa terus ke hospital, daripada airport terus dibawa ke hospital yang berkaitan. Walau bagaimanapun, ianya adalah masih juga tertakluk kepada perbincangan dan persetujuan daripada negara-negara yang terbabit. Kementerian Luar diminta untuk berunding dengan negara-negara yang terbabit, dan jika dibenarkan oleh negara terbabit, barulah kita membenarkan kemasukan mereka. Walaupun mereka perlu menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum berlepas dan sejurus tiba di lapangan terbang dan akan terus dibawa ke hospital seperti yang saya sebutkan tadi. Saya ingin membuat sedikit pembetulan. Rakyat Malaysia yang pulang tidak perlu membuat swab test sebelum mereka pulang, 3 hari sebelum penerbangan. Tetapi warga asing perlu membuat swab test sebelum mereka datang ke Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sudah lebih 4 bulan kerajaan mengambil keputusan untuk memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Antara langkah awal yang telah diambil oleh kerajaan, termasuk larangan rentas negeri dan penutupan pintu masuk sempadan. Sektor-sektor ekonomi pun diarahkan ditutup dan aktiviti seharian juga tidak dibenarkan dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Alhamdulillah, dengan kerjasama rakyat semua,
kita telah berjaya melandaikan lengkungan jangkitan. Berikutan kejayaan ini, kerajaan telah memberikan banyak kelonggaran seperti pembukaan semula, kebanyakan sektor ekonomi serta aktiviti harian. Namun begitu, kelonggaran-kelonggaran ini tertakluk kepada SOP yang telah ditetapkan serta kawalan kendiri oleh orang ramai. Seperti yang ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam, dalam norma baru ini, setiap individu, keluarga dan masyarakat merupakan petugas hadapan ataupun frontliners dalam usaha memerangi wabak COVID-19 ini. Ketua-ketua masyarakat seperti ketua kampung, tuan rumah dan juga imam-imam serta pemimpin agama perlu memainkan peranan bagi mengingatkan ahli masyarakat mereka untuk memastikan kawalan kendiri dan penjarakan sosial sentiasa diamalkan. Keluarga-keluarga juga perlu memainkan peranan bagi memastikan keselamatan keluarga dan masyarakat di sekeliling mereka terpelihara. Nasihatilah ahli keluarga untuk memakai pelitup muka, terutamanya apabila berada di tempat-tempat awam. Jika yang bergejala, nasihatlah untuk tidak keluar rumah dan terus ke hospital ataupun klinik untuk mendapatkan rawatan. Kepentingan kawalan kendiri dan penjarakan sosial perlu dititik beratkan dan menjadi amalan seharian dalam norma baru. Pematuhan SOP yang telah ditetapkan juga perlu menjadi amalan harian kita semua. Keputusan untuk memperkenalkan PKP ini bukannya satu keputusan yang diambil mudah. Negara kehilangan sekurang-kurangnya 2 bilion ringgit sehari apabila PKP dilaksanakan. Pandemik ini masih belum berakhir dan kita semua perlu memainkan peranan masing-masing bagi memastikan kesihatan kita, keluarga dan masyarakat terjaga. Oleh itu, teruskan amalan kawalan kendiri untuk kekal selamat. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri, saya Syamsiah yang bernama. Peningkatan kembali jumlah kes COVID menyebabkan ada kebimbangan di kalangan ibu bapa terhadap anak-anak yang bersekolah. Apatah lagi raya haji bahkan menjelma. Adakah kerajaan sedia mempertimbangkan semula sesi persekolahan pelajar-pelajar sekolah rendah dan hanya membenarkan pelajar yang mengambil peperiksaan saja bersekolah untuk sesi tahun ini? Terima kasih. Setakat hari ini tidak ada keputusan baru daripada Kementerian Pendidikan. Jadi setakat hari ini masih lagi dengan keputusan yang lama, iaitu untuk membenarkan pelajar-pelajar ke sekolah seperti yang dirancang. Walaupun saya percaya bukan saja sekolah tapi mana-mana sektor pun, jika ada kedapatan kes yang meningkat, maka kita akan ambil keputusan selepas itu. Okey. Datuk, mohon daripada RTM. Kluster rumah orang tua di Keluang seperti yang nyatakan oleh Kementerian Kesihatan telah melibatkan 14 orang. Apakah PKPD akan dilaksanakan di lokasi tersebut? Dan yang kedua, kluster baru di Sarawak. Adakah orang yang nak balik ke Sarawak perlu melalui proses kuarantin? Okey. Untuk pusat jagaan orang tua, mereka memang berada di dalam rumah tersebut, rumah pusat jagaan tersebut, ya. Dan seperti yang telah pun kita laksanakan sebelum ini, kita mengadakan lockdown ataupun penutupan pusat orang tua itu secara administratif, secara pentadbiran. Kita tidak isytiharkan PKPD, ya. Kita hanya lockdown tempat tersebut dan seperti biasalah prosedur-prosedur biasa diikuti, seperti membuat saringan swab test kepada seluruh yang tinggal di dalam rumah
pusat jagaan orang tua tersebut, termasuk pekerja-pekerja yang mungkin keluar masuk daripada rumah orang tua tersebut. Jadi kita tak boleh, kalau tidak kita terpaksa stop pekerja yang tinggal di luar daripada masuk. Kita benarkan, tetapi kita akan membuat swab test. Tapi mungkin selepas ini NGO-NGO yang selama ini ataupun orang-orang awam yang datang melawat ke rumah tersebut tidak dibenarkan masuk selama 14 hari semasa kuarantin ataupun semasa ditutup rumah jagaan orang tua tersebut. Bukan PKPD tetapi secara administratif, secara pentadbiran. Datuk Seri, ini mengenai situasi di pusat membeli belah, terutamanya pada hujung minggu yang terlalu ramai. Jadi adakah kerajaan bersedia untuk mengarahkan pemilik pusat beli belah menghadkan jumlah pengunjung termasuk menggunakan sistem numbering misalnya? Terima kasih. Setakat ini kita belum membuat keputusan untuk menyekat kemasukan beramai-ramai ke pusat membeli belah. Walaupun pusat membeli belah tersebut boleh mengambil tindakan mereka untuk memastikan keselamatan pelanggan mereka. Jikalau terlalu ramai serentak pergi misalnya dan mereka membuat peraturan supaya ada giliran untuk masuk ke dalam premis perniagaan mereka, mereka boleh lakukan. Kerana sebelum ini pun banyak premis-premis perniagaan di dalam shopping kompleks sekalipun menghadkan dari segi jumlah kemasukan pelanggan mereka. Itu tidak kita tetapkan, tetapi ditetap juga oleh premis-premis perniagaan tersebut. Sebab seperti kita kata, mesti ada social distancing ataupun penjarakan sosial termasuk di dalam premis perniagaan mereka. Kalau bersesak, mereka boleh membuat peraturan untuk menghadkan dari segi jumlah yang berada dalam kedai mereka dan mereka boleh membuat giliran bagi pelanggan untuk masuk ke dalam premis perniagaan mereka. Jadi kita galakkanlah kalau boleh kontrol dari segi kemasukan beramai-ramai ke dalam premis perniagaan mereka. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.